Baik. Yang Muhammad Dr. Muhammad Hatta bin Muhammad Ramli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Datuk Ketua dengan izin soalan nombor 6. Ya, sila Menteri. Ne itu 6 tu. Ya, saya paham Datuk Yang Dipertua. Dengan izin. Datuk Yang Dipertua, izinkan saya menjawab soalan daripada Yang Berhormat Kuala Krai bersama-sama dengan soalan yang berhormat daripada Macang yang telah dijadwalkan pada 2 hari bulan Julai. Baik. Jumlah dagangan antara Malaysia dengan negara-negara OIC sepanjang tahun 2003 hingga tahun 2008 ini ialah seperti berikut. Pada tahun 2003, jumlah ialah ringgit Malaysia 46.1 bilion dan jumlah tersebut telah pun meningkat pada tahun 2004 kepada ringgit Malaysia 61.6 bilion dan jumlah ini terus meningkat di tahun 2005 kepada 70.1 bilion ringgit Malaysia dan pada tahun 2006 pula jumlah ini telah pun meningkat kepada ringgit Malaysia 83.8 bilion dan pada tahun lalu jumlah ini terus meningkat kepada ringgit Malaysia 95.3 bilion dan sehingga bulan April tahun ini Datuk Yang Dipertua, jumlah dagangan telah pun sampai taraf ringgit Malaysia 36.1 bilion. Dan kerajaan Datuk Yang Dipertua sentiasa memberi keutamaan kepada negara-negara OIC dalam strateginya untuk memperluaskan ekspor kepada negara yang non-tradisi seperti EU, Amerika Syarikat dan lain-lain. Contohnya, pasaran ini di negara-negara Teluk adalah antara pasaran yang telah dibeli tumpuan. Kerajaan telah menunggu pejabat Matret dan Maida di Dubai untuk memudahkan negara merebut peluang pasaran dan pelaburan di negara-negara Teluk dan Timur Tengah. Satu yang Dipertua, langkah-langkah kerajaan di dalam usaha untuk meningkatkan dagangan antara negara-negara OIC adalah mewujudkan kerjasama dua hala dengan negara-negara anggota OIC dengan menandatangani beberapa perjanjian. Dan langkah yang kedua ialah merundingkan perjanjian perdagangan keutamaan yaitu dikenali sebagai Preferential Trade Agreement dengan izin dengan negara-negara membangun 8 yaitu D8 sistem perdagangan keutamaan OIC. Dan langkah yang ketiga yang telah diambil juga termasuk mengadakan misi galakan perdagangan dan pelaburan ke negara UAE, Bahrain, Saudi Arabia pada bulan Mac tahun lalu dan ke negara UAE, Kuwait dan Oman pada tahun ini. Dan langkah yang terakhir diambil ialah mengadakan aktiviti promosi dan seminar pelaburan. Sekian, terima kasih. Yang Muhammad Kuala Krai. Terima kasih Datuk Yang Ketua dan terima kasih Timbalan Menteri. Dengan izin, dengan jawapan yang diberikan oleh Yang Berhormat Timbalan Menteri tadi, tentulah Dewan ingin mengetahui sama ada prestasi yang positif dan meningkat sepanjang tahun, sepanjang kita menjadi pengerusi OIC ini akan akan diteruskan setelah kita tidak lagi menjadi pengerusi OIC. Mungkin kita nak tahu itu sebab sebelum ini pun kita menjadi antara penggerak di 8 dan juga penggerak dalam beberapa perdagangan dua hala dengan negara yang tidak konvensional seperti Selatan-Selatan. Soalan tambahan saya Datuk Yang Ketua ialah dalam suasana kekuatan ekonomi global hari ini dan juga yang akan mendatang dengan kepelbagaian ketidaktentuan ekonomi dan juga serangan spekulator terhadap
harga-harga barang komoditi seperti petroleum yang memang kita lihat dalam dunia ini dianugerahkan kepada negara-negara OIC, negara umat Islam. Soalan saya, Ya. kalau gangguan ini kena berdiri senyap. Jadi soalan saya, Dewan ini ingin tahu, dan juga saya pun ingin tahu, apakah rancangan kita yang selain daripada yang telah disebut oleh Timbalan Menteri tadi, bagi memastikan bahawa dagangan antara negara-negara OIC ini mampu membentuk atau mampu membantu dan mengurangkan serta meringankan kesan negatif serangan spekulator ini, khususnya dalam menjaga kita punya sektor food security dengan izin, dan juga kuasa petroleum yang ada pada negara kita. Terima kasih. Terima kasih Datuk Yang Dipertua dengan soalan daripada Yang Berhormat Kuala Krai. Seperti Yang Berhormat sedia maklum, Malaysia baru saja menyerahkan jawatan pengurusinya kepada Senegal pada bulan Mac. Jadi apa yang akan berlaku kepada penyerahan itu, dan sama ada Senegal akan mengatasi pencapaian yang telah dibuat oleh menjadi pengurusi OIC ini. Pendekatan telah dibuat untuk meliberalisasikan perdagangan, pelaksanaan liberalisasi perdagangan antara ahli-ahli negara OIC, dan mengadakan program-program seperti pembangunan modal insan. Dan ini adalah satu program yang untuk mendanarkan lagi commercial driven dengan izin ataupun income generating project untuk mengatasi ekonomi yang baru-baru ini yang diladai dengan globalization. Jadi program-program tersebut juga termasuk dengan program mobilisasi untuk pegawai-pegawai berkenaan, dan juga berkongsi pengetahuan di antara member country, dan juga mempromotkan organisation excellence dengan izin, dan juga jaga daya perdagangan Datuk Yang Dipertua. Terima kasih. Yang Berhormat Peledang